Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Untuk video kali ini, Kak Daya akan kongsikan apakah maksud endemik, epidemik dan juga pandemik. Jom kita saksikan. Apakah yang perlu kita tahu secara lanjutnya berkenaan dengan COVID-19 pada ketika ini? Adakah klasifikasi oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai pandemik adalah sesuatu yang perlu kita risaukan? Kita akan bincangkan berkenaan perkara ini bersama dengan tetamu saya hari ini, Dr. Dalila Roslan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Cawangan Global Health, Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Thank you for having me here. Thank you so much. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Doktor, kita nak mulakan perbincangan kita. Apakah perbezaan di antara endemik, epidemik dan pandemik? Okey. So, tiga entiti ni, endemik, epidemik dan pandemik. Okey. So, bila kita cakap tentang endemik, sebenarnya dia adalah ketiga-tiga ni adalah melihat kepada penyakit, kebiasaannya adalah penyakit berjangkit, okey. Tahapnya ataupun bilangan kesnya, dan dia berkisarkan kepada the spread of the disease, maksudnya penularannya, okey. Jadi bila endemik, dia adalah tahap yang biasa. Okey. So contohnya macam kita tahu dekat Malaysia ni kita ada banyak kes-kes HFMD, scabies, konjungtivitis, influenza. Jadi itu semua adalah penyakit yang sentiasa ada je kan kawan-kawan kita ataupun keluarga kita yang kena penyakit tersebut, dan dia ada tahap yang kita maksudnya katakan dalam 1 tahun kita tahu apa tahap biasa dalam 1 tahun untuk penyakit HFMD contohnya. Okey. Tapi bila kita bercakap tentang epidemik pula, okey, dia adalah berdasarkan baseline tadi itu, maksudnya terdapatnya peningkatan kes. Okey, so dia bukan tahap yang di level yang biasa. Tiba-tiba ada kes, okey, ataupun ada peningkatan yang lebih banyak. Dan bila kita bercakap tentang hal ni, contoh HFMD tadi, katakan dalam satu kawasan terdapat kes yang lebih, mungkin sekolah, tiba-tiba satu tadika tu kena HFMD. Baik. Okey. So kebiasaannya mungkin ada seorang je kena, okey, dan dia pulih. Tapi tiba-tiba dalam satu tadika ada semua dalam 10 orang yang kena. Jadi mereka ni ada berkaitan dan berkait rapat. Baik. Jadi itu kita panggil as outbreak ataupun epidemik lah. Baik. Dia interchange, epidemik, outbreak, cluster, asalkan dia ada sangkut paut lah dengan satu virus tersebut ataupun penyakit tersebut lah, penyakit berjangkit. Tapi dalam konteks yang lebih global, macam epidemik tu, dia boleh jadi kes tu semakin banyak, dan bila dia merentasi negara, okey, dia akan jadi pandemik. Maksudnya lebih daripada satu negara. Dan yang kita perlu fokuskan dekat sini sebenarnya, kenapa dia boleh jadi epidemik dan pandemik itulah. Okey. So dalam hal ni, bila kita cakap tentang epidemik dan pandemik ni, contohnya coronavirus COVID-19 ni, sebab dia adalah satu outbreak, dia adalah virus baru. Malaysia akan beralih daripada fasa pandemik COVID-19 kepada fasa endemik untuk hidup bersama virus menjelang akhir bulan depan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, kerajaan bakal mengumumkan prosedur operasi standard SOP baru supaya ia mudah difahami dan tidak merumitkan apabila fasa endemik mengambil tempat. Pada sidang media pertamanya sebagai Menteri Kesihatan, Khairy memaklumkan rakyat perlu menerima hakikat norma baru menjadi sebahagian kehidupan baru. Rutin kehidupan masyarakat perlu berubah bagi membolehkan lebih banyak sektor dibuka untuk membolehkan kehidupan kembali seperti sedia kala. Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat. Yang pertamanya adalah untuk mengamalkan norma baru dari segi SOP yang akan dimudahkan nanti. Yang kedua, mask mandate itu akan diteruskan. KKM masih lagi tidak ada apa-apa perancangan untuk melonggarkan mask mandate kita ataupun keperluan untuk memakai pelitup muka. Kita sudah melihat pengalaman di negara-negara lain di mana mereka telah melonggarkan mask mandate mereka. Dengan adanya penularan varian-varian baru, mereka terpaksa memperkenalkan semula mask mandate mereka. Tambahnya, kerajaan akan menggandakan usaha imunisasi bagi memastikan seramai mungkin individu menerima vaksin bagi mengurangkan risiko jangkitan yang lebih teruk. Jadi ini beberapa kali petang
pertama dunia menyambuti Hari Kesiapsagaan Epidemik. Antara kebaikan ataupun manfaat daripada Hari Kesiapsagaan Epidemik ini adalah untuk meningkatkan kesedaran umum dan juga kesedaran daripada di kalangan ahli politik dan juga pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia mengenai betapa pentingnya kesiapsagaan untuk epidemik dan juga untuk mengukuhkan sistem kesihatan di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang mereka mempunyai tanggungjawab untuk Tetapi kita harus perhatikan juga, Najib, bahawa kalau hari ini tidak langsung wujud, mungkin tak ada masalah sangat sebab seluruh dunia sekarang mengetahui dan memahami tentang kepentingan untuk kesiapsagaan untuk epidemik dan mereka faham bahawa adalah sangat penting kita mengukuhkan sistem kesihatan kita untuk membendung wabak COVID sekarang dan juga wabak-wabak yang mungkin akan datang juga. So jadi kalau kita tak ada hari ini pun, saya rasa kerajaan-kerajaan dan pemerintahan dan pemimpin-pemimpin seluruh dunia ini juga akan mengetahui tentang kepentingan untuk menjaga kesihatan penduduk-penduduk di negara-negara mereka. Kalau kita tengokkan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kementerian untuk Internal Security ataupun Immigration dan sebagainya, semua dan masing-masing agensi-agensi tersebut bertanggungjawab untuk meningkatkan kesihatan seluruh rakyat Malaysia, bukan sahaja Kementerian Kesihatan. Yang itu ajaran kita yang pertama. Ajaran kita yang kedua, teknologi, sains, ubat-ubatan, doktor dan hospital tidak mampu untuk menjaga kesihatan seluruh rakyat Malaysia kalau rakyat Malaysia tidak menjaga kesihatan diri mereka sendiri. Maksud saya, walaupun vaksin akan tiba pada masa yang terdekat dan harapan saya dan harapan semua pakar kesihatan awam bahawa segala rakyat Malaysia akan menerima vaksin yang selamat dan efektif, tetapi kita tak boleh lalai, tak boleh alpa. Kita harus menjaga kebersihan diri, membasuh tangan, memakai pelitup muka, mengamalkan persyaratan sosial, tak keluar rumah kalau sekiranya tak betul-betul tak perlu. Jadi pendekatan ke diri adalah sangat penting untuk menjamin kesihatan dan kita tidak boleh bergantung pada vaksin, ubat-ubatan, doktor dan hospital saja. Inilah dua pengajaran yang ataupun iktibar yang sangat penting dan sangat kita boleh katakan jangka masa panjang, long term untuk Malaysia selepas tahun pertama kita bersama-sama membendung wabak ini. Kita boleh lihat adalah daripada segi persekolahan. Kita melihat kepada bagaimana telah terlalu lama pelajar-pelajar tidak pergi ke sekolah. Maka ianya memberikan kesan daripada segi pembangunan pelajar itu sendiri. Jadi SOP yang ada apabila kita telah pergi kepada endemik ini adalah memastikan bahawa pelaksanaan PNP di sekolah, bukannya lagi di rumah, dapat dilaksanakan dengan memastikan bahawa penularan itu dapat disekat walaupun kegiatan ekonomi diteruskan, walaupun pelajar-pelajar telah pun pergi ataupun telah memulakan persekolahan bersemuka apabila tiba waktunya nanti. Jadi untuk itu saya akan mulakan dengan dua contoh. Dua contoh. Yang pertamanya berkenaan dengan Spanish flu, iaitu pandemik influenza tahun 1918 yang mengambil masa yang agak lama dan akhirnya ianya berjaya memasuki fasa endemik dan seterusnya sehingga kini kita masih lagi ada ketika-ketika di dalam masa-masa tertentu ada endemik influenza ini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah berkenaan dengan measles. Kalau kita lihat measles ini ataupun penyakit campak ini juga kita lihat yang mana ianya bermula dengan pandemik dan seterusnya ia pergi kepada peringkat endemik. Dan sehingga ke hari ini kita masih lagi berhadapan dengan endemik measles ini, cumanya dengan jumlah yang sangat kecil. Saya bagi contoh, di Malaysia sahaja endemik measles ini pada tahun 2020 berjumlah 478 kes. Pada tahun 2019 1077 kes. Ini merujuk kepada endemik measles itu. Apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah proses yang berlaku ini juga akan berlaku kepada apa yang kita hadapi sekarang ini dengan COVID-19. Ianya adalah satu proses yang melibatkan proses peralihan daripada pandemik kepada endemik apabila masyarakat di dalam masyarakat itu telah wujudnya apa yang dipanggil sebagai perlindungan imun. Jadi ini adalah satu perkara yang
proses yang biasa yang telah pun kita lalui ataupun yang pernah kita alami mengikut sejarahnya dengan influenza, dengan pandemik influenza dan juga pandemik measles. Jadi perkara yang sama juga akan berlaku dengan COVID ini, yang mana kita akan bergerak daripada pandemik kepada endemik. Kita perlulah melihat ini dengan satu pandangan yang optimistik, iaitu apabila sudah mencukupi mereka yang dapat yang mendapat perlindungan ini daripada sama ada daripada proses vaksinasi ataupun daripada proses natural infection ataupun dipanggil sebagai vaksinasi natural semula jadi, maka ini akan memberikan kita secara keseluruhannya perlindungan imun yang akan melihat kepada penurunan daripada segi transmisi virus itu sendiri, dan kita juga akan dapat melihat kepada penurunan kes-kes yang melibatkan hospitalization ataupun yang memerlukan perawatan di hospital dan juga kematian. Walaupun pada masa yang sama juga kita melihat bahawa virus masih lagi berada di dalam masyarakat. So saya rasa di sini kita perlu faham bahawa ianya adalah sesuatu perkara yang sudah pasti akan berlaku dan kita kena bersedia menghadapinya dengan mengambil iktibar daripada sejarah yang telah ditunjukkan di dalam kita menghadapi pandemik influenza dan juga pandemik measles. Seperti yang saya tekan tadi, virus measles masih lagi berada bersama kita. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Diharap anda sudah tahu apakah maksud endemik, epidemik dan juga pandemik. Dan jangan lupa untuk like Facebook kami, Pusat Internet Wakaf Aid, dan juga website kami wakafaid.pjk.com.my. Dan jangan lupa untuk tengok channel YouTube kami, Pusat Internet Komuniti Wakaf Aid. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, selamat menonton.